Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada 11 Muharram dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan mengenai dengan 10 Muharram iaitu Nabi berpuasa, nabi-nabi terdahulu mereka berpuasa pada 10 Muharram. Begitulah juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sarankan kepada kita untuk kita berpuasa pada 10, dan yang terbaik adalah 9, 10 dan juga 11. Kerana sumu yauma Asyura, berpuasalah pada hari Asyura, wa khaliful yahud, buat pertentangan dengan orang-orang Yahudi kerana mereka berpuasa 10 sahaja. Kita berpuasa satu hari sebelum ataupun selepas. Nabi kata sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, berpuasalah satu hari sebelum dan satu hari selepas. 9 dan 11. Satu riwayat menyatakan iaitu ataupun 9, 10 ataupun 10 dan juga 11. Ini adalah puasa antara puasa sunat yang berwaktu. Bila puasa sebut tentang puasa sunat berwaktu, maka disunatkan seseorang yang tertinggal boleh dia qada puasa. Puasa pada hari Asyura, terutama perempuan yang kedatangan bulan tidak sempat untuk melaksanakan puasa pada 10, maka dia boleh qada pada hari-hari yang lain. Begitu juga dengan kaum lelaki-lelaki, sekiranya ada keuzuran ataupun tak ada keuzuran, memang bangun lambat tak sempat sahur, maka dia boleh qada. Seperti semayang juga, apa-apa semayang yang berwaktu, yang ada waktunya, duha ada waktunya, witir ada waktunya, qabliyah ba'diyah ada waktunya, maka dibenarkan untuk qada. Adapun solat sunat mutlak yang tidak berwaktu, maka tidak dibenarkan untuk qada. Begitulah puasa yang berwaktu, iaitu yang ada, contohnya puasa hari putih, puasa Isnin Khamis, maka dibenarkan untuk qada seseorang yang tinggalkan. Tetapi puasa sunat yang mutlak, maka itu tidak seperti hukumnya seperti semayang. Kita lihat pada malam ini insya-Allah mengenai dengan waqaf dan juga ibtida dalam pembacaan Al-Quran. Dalam pembacaan Al-Quran mengenai waqaf ini, waqaf saya bincangkan bukan dari sudut ilmu fiqh. Bila ilmu fiqh, waqaf ini bermaksud suatu benda yang kita belanjakan, benda yang berkekalan. Walaupun sekarang ni dah boleh waqaf guna duit, cuma kita bukan bincang dalam sudut fiqh, tetapi kita bincang dari sudut Al-Quranul Karim. Perkara ini pernah ditegaskan oleh Sayyidina Ali rahimahullahu ta'ala bila ditanya tentang maksud ayat tartil, warattilil Qur'ana tartila. Apa maksud tartil? Maka di sini Ali rahimahullahu ta'ala menjawab, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, iaitu mengelokkan, mentajwidkan huruf, iaitu memperelokkan sebutan huruf, dan juga mengetahui tempat waqaf, tempat berhenti. Sebab itu para ulama mereka mengutamakan bab wakaf ni. Di mana kita nak wakaf, di mana kita nak ibtida. Kita panggil waqaf wal ibtida. Di mana kita nak berhenti, di mana kita nak memulakan ayat tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengumpamakan orang yang tidak menghiraukan bacaan Al-Qurannya, orang yang tidak menghiraukan bacaan Al-Qurannya iaitu mereka yang membiarkan bacaannya penuh dengan kesalahan, tidak menyempurnakan tempat wakaf yang sewajarnya. Seperti mana Ibnu Umar kata, orang yang memilih-milih untuk makan tamar, makan kurma. Kurma yang elok dia rasa sikit dia makan. Kurma yang tak elok, maka dia luah balik benda tu. Seperti mana Quran kita baca, kalau tak elok seperti mana kita makan kurma. Yang sedap kita ambil, yang tak sedap kita buang. Maksudnya adalah baca mengikut selera hati. Tidak ada disiplin ilmu dalam pembacaan Al-Quran. Bab wakaf ini kita boleh ringkaskan.
iaitu dalam beberapa subtajuk, subtopik yang kecil, iaitu kita katakan waqaf ini termasuklah yang pertama waqaf berhenti, dan yang keduanya saktah, saktah pun berhenti juga. Yang ketiga dipanggil al-qat'u, memutuskan. Yang keempatnya adalah al-ibtida, memulakan bacaan. Ini semua berkait. Kita lihat yang pertama, waqaf, sesuatu yang agak mustahil dilakukan oleh pembaca Quran. Bila mana dia baca Quran tak berhenti terus, itu perkara yang mustahil lah. Al-Fatihah 7 ayat pun kita nak baca satu terus baru berhenti, itu agak sukar. Tambah-tambah satu Quran kita nak bacakan tanpa henti, maka itu perkara yang sungguh ajaib. Jadi setiap orang yang baca Quran pasti dia akan berhenti. Tak ada orang baca Quran satu nafas. Oleh demikian, pembaca mestilah memilih untuk berhenti pada tempat yang sepatutnya, kemudian mulakan juga pada tempat yang sepatutnya. Sebab bila kita mengambil tempat yang tidak sepatutnya, apa akan berlaku? Maka maknanya akan lain. Macam bahasa Melayu juga, kita boleh lihat orang Melayu cakap Melayu, dan juga orang luar, Pakistan, Bangladesh ataupun orang luar lah, bila datang Malaysia orang Arab ke cakap Melayu, kita boleh tahu perbezaan dia. Kadang-kadang ayat tak tidak dari segi tonnya tu lain. Kemudian kita lihat pengertian wakaf. Bila sebut wakaf adalah bermaksud menahan ataupun berhenti, itu wakaf. Tempat parking kereta kita panggil mauqif, mauqifus sayyarah, tempat parking. Wakaf daripada mauqif juga, tempat berhenti. Cuma dari sudut ilmu tajwid, bermaksud memutuskan suara dengan sesuatu perkataan daripada Al-Quran dengan tujuan untuk mengambil nafas yang baru. Kalau sambung nafas tadi, berhenti, ambil nafas yang sama, itu dipanggil saktah. Maka kita lihat dari sudut hukum wakaf. Wakaf ini hukumnya apa? Hukum wakaf ini adalah harus. Boleh wakaf mana-mana tempat dalam Quran. Kita nak wakaf di akhir ayat pun boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, boleh berhenti. Pada huruf yang terakhir bagi sesuatu words ataupun perkataan, boleh. Contoh, iyyaka na'budu, kita berhenti jap. Kemudian kita ambil balik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-ghaib adalah akhir perkataan. Wa mimma razaqnahum, berhenti. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang tak boleh kita berhenti di tengah-tengah perkataan wa mimma razaqna, itu kita tak boleh berhenti sebab dia bukan akhir perkataan. Akhir perkataannya wa mimma razaqnahum, makna words itu. Macam kita lah, kita sebut masjid tak boleh sebut mas. Mas makna lain. Jadi masjid, masjid. Sama juga bahasa Arab, wa mimma razaqna, tak boleh berhenti, kena berhenti wa mimma razaqnahum, baru boleh. Kemudian ambil baliklah sebab tempat tak sesuai, berhenti. Cuma nak bagi tahu benar, dibenarkan untuk berhenti pada akhir ayat, ataupun pada akhir huruf setiap perkataan word, yang tak boleh di tengah-tengah. Wakaf di akhir sesuatu perkataan itu hukumnya harus, selagi mana tiada perkataan yang mewajibkannya ataupun yang menegah untuk berhenti. Selagi mana tidak ada perkataan yang melarang untuk berhenti, maka dia tak boleh. Selagi mana tidak ada perkataan yang melarang untuk berhenti, maka boleh berhenti. Selagi mana tidak ada perkara yang mewajibkan dia berhenti, maka dia boleh. Nak berhenti pun tak apa, tak berhenti pun tak apa. Jadi di sini Imam Al-Jazari menyebut dalam kitabnya Matan Muqaddimah, dia kata walaysa fil Quran min waqfin wajab wala haram ghaira ma lahu sabab, iaitu tidak ada dalam Quran mana-mana wakaf yang wajib. Tidak ada kita kata dalam Quran berhenti ni wajib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hukumnya wajib berhenti, tak ada. Nak berhenti pun tak apa, tak berhenti pun tak apa. Ar-Rahmanir Rahim, bukan wajib, hukumnya sunat saja berhenti.
Tapi kalau nak sambung pun boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi tiada dalam Quran wakaf yang wajib. Berhenti tempat yang wajib tak ada dalam Quran. Tiada juga wakaf yang haram. Tak boleh wakaf di tempat ini kerana haram, tak ada. Melainkan kalau ada sebab tu bermaksud boleh mengubah makna, akan jadi haram. Kenyataan yang kita sebutkan tadi menjelaskan bahawa tiada dalam Quran ini mana-mana perkataan yang mewajibkan seseorang itu berhenti yang boleh membawa kepada dosa. Sebab baca Quran tu dapat pahala. Tiba-tiba kita kata wajib berhenti, jadi kalau tak berhenti jadi berdosa. Apa makna wajib? Wajib ni kalau tak buat berdosa, hukumnya haram. Kalau bila kata wajib berhenti, kalau tak berhenti hukumnya berdosa dan haram. Tiada juga dalam Quran mana-mana perkataan yang mengharamkan seseorang itu untuk berhenti. Dalam Quran ada beberapa tempat yang haram untuk berhenti, tak ada. Tidak ada. Selagi mana maknanya baik, kita tak berhenti di tengah-tengah. Jika meneruskan bacaan akan menyebabkan rosak pengertian sesuatu ayat, maka wajib diwakafkan. Mana bila kita tak teruskan, berhenti, maka akan rosak makna, maka itu barulah wajib kita berhenti. Begitu juga dalam masalah berhenti. Bila mana kita rosakkan pengertian sesuatu ayat itu dengan kita berhenti, maka pada ketika tak boleh berhenti, kena terus. Itu secara umum lah. Dalil wakaf ni tuan-tuan boleh lihat dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ketika mana beliau pernah ditanya tentang bacaan Nabi SAW, maka beliau menjawab, katanya, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti' qira'atahu yaqul alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif arrahmanir rahim thumma yaqif wa kana yaqra' malik yaumiddin. Iaitu Ummu Salamah beritahu Nabi akan potong-potongkan bacaannya. Apa maksud potong? Hujung ayat berhenti, hujung ayat berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif, kemudian Nabi berhenti. Arrahmanir rahim thumma yaqif, kemudian Nabi berhenti, kemudian maliki yaumiddin. Sebab-sebab wakaf pada sesuatu perkataan, sebab berlakunya wakaf dalam bacaan boleh dibagikan, kita bahagikan kepada 4 sebab yang utama. Sebab yang pertama adalah sebab idtirari, sebab terpaksa. Apa maksud terpaksa? Iaitu wakaf yang berlaku kerana sebab-sebab darurat. Contoh terbersin, batuk, tersendawa, ataupun menangis, ataupun terlelap, tertidur. Baca tertidur, terputus juga bacaan kerana tertidur. Jadi bila terputus makna terwakaf, terberhenti. Jadi wakaf kerana sebab-sebab terpaksa ini hukumnya harus. Hukumnya harus. Seakan kita kata tertidur dalam bacaan Quran berdosa. Jadi itu di luar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iaitu Allah Ta'ala tak bebankan seseorang dengan perkara di luar kemampuan dia. Kalau dia tertidur, kita panggil apa? Micro sleep dalam pembacaan Quran. Tertidur seketika beberapa saat. Itu tidaklah berdosa. Bersin ataupun menguap ke, tidak berdosa. Cuma bila kita terhenti, kita ulang balik ayat dia. Itu saja. Itu sebab idtirari. Yang keduanya dipanggil sebab ikhtibari. Ikhtibari makna sebab ujian. Kita bila mana tuan-tuan selalu biasa dengar musabaqah hafazan Quran, dia tak baca habis. Dia baca tempat berhenti je. Contoh dia baca wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Sila ulang dan sambung. Dia tak baca habis, dia baca berhenti je. Okey? Nak suruh orang peserta sambung ataupun pelajar, anak murid dia sambung. Itu pun wakaf juga, tapi kita panggil wakaf ikhtibari, sebagai ujian. Ataupun memberhentikan bacaan pada perkataan uli. Tuan-tuan lihat dalam surah As-Sad ayat ke-45. Tuan-tuan lihat dalam ayat itu, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub uli. Uli ni
dia berhenti 2 harakat. Kalau sambung tak perlu baca harakat, sebab dia sambung alif lam selepas dia ulil aidi wal absar dalam surah As-Sad ayat ke-45. Kadang-kadang guru tu baca, sepatutnya tempat ni tak boleh wakaf. Uli tak boleh wakaf, tak boleh berhenti. Tapi disebabkan untuk menguji cara bacaan, bagaimana anak murid tu baca ketika wakaf ataupun ketika bersambung wasal, maka itu dibenarkan. Ini kita panggil wakaf ikhtibari. Bacaan wakaf seperti ini kat hukum je harus. Cuma kalau kita berhenti pada tempat yang tak sesuai, kena ulang baliklah. Ambil pada kalimah yang sesuai. Kemudian perkara yang ketiga, dalam wakaf ini dipanggil ada wakaf intizari. Wakaf intizari ini bermaksud menunggu pada perkataan yang mempunyai beberapa bentuk bacaan. Dari segi perbezaan qiraat lah. Selalu tuan-tuan lihat orang baca qiraat ni, kadang-kadang satu kalimah ada 4-5 jenis bacaan. Dia akan berhenti tu. Sebab dia nak berpindah kepada qiraat yang lain. Lepas qiraat lain nak pindah qiraat Warsh. Lepas Warsh nak pindah ke Qalun. Lepas tu pindah lagi. Jadi dia banyak. Banyak. Jadi tuan-tuan boleh lihat dalam suratul Insan ayat yang keempat. Selalunya guru akan tunggu bacaan anak murid je bila perkataan salasila. Yang harus dibaca 3 wajah bentuk bacaan. Ketika wasal dan ketika waqaf. Bacaan pertama kita lihat. Bacaan pertama ialah ketika waqaf dengan mengekalkan alif beserta 2 harakat. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Salasila. Bila kita berhenti. Bila kita sambung, kita kena pendekkan. Bacaan kedua dengan menggugurkan alif dan waqaf dengan sukun lam, dan bacaan ketiga ialah meneruskan bacaan dengan mengabaikan alif. Dia boleh baca waqaf 1 bentuk, wasal bersambung 3 bentuk. Dalam suratul Insan juz 29 ayat yang keempat. Inna a'tadna lil kafirina salasila. 2 harakat. Salasila. Itu waqaf. Kalau sambung dia boleh 2 bacaan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ataupun kita boleh dengan bacaan yang ketiga, iaitu kita waqafkan tetapi kita matikan. Waqafkan tetapi kita matikan lam. Bukan kata alif, lam tu mati. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Salasil boleh, salasila boleh. Ikut itu pelbagai jenis qiraat lah. Tapi yang paling penting adalah kita pastikan tempat yang kita berhenti itu boleh sambung dengan ayat yang selepasnya ataupun tidak. Kalau tak sesuai, maka ambil 1 ataupun 2 kalimah sebelumnya. Sekarang kita lihat yang tercabang banyak di bawahnya, itu kita panggil sebab ikhtiari. Tadi sebab ibtirari, ikhtibari, sebab intizari, sebab-sebab yang tak ada pada tuan-tuan. Sebab ikhtiari, sebab pilihan, tuan-tuan yang pilih, itu ada. Ikhtiari ni bermaksud pilihan. Wakaf yang berlaku kerana pilihan si pembaca Al-Quran itu sendiri. Wakaf kerana pilihan sendiri ini hukumnya juga harus. Tetapi seseorang itu ragu-ragu tentang maksud perkataan yang mungkin akan rosak makna dia, kerana dia berhenti pada tempat tu, maka hendaklah dia meneruskan bacaan, tak perlu berhenti tempat tu. Tetapi jika mana dia rasa ragu-ragu tentang harus memulakan bacaan dari perkataan selepasnya, maka dia ambil balik 1 perkataan ataupun 2 perkataan sebelum tu. Wakaf ikhtiari ini yang menjadi pokok perbincangan utama kita pada malam ni, insya-Allah, yang akan dihuraikan dengan tuntas lepas daripada ini, iaitu kita lihat tahap-tahap wakaf ikhtiari. Ada 4 tahap. Tahap yang pertama dipanggil wakaf tam. Tahap yang kedua dipanggil wakaf kafi.
Yang ketiga dipanggil wakaf hasan. Yang keempat dia panggil wakaf qabih. Okey. Kita tengok pengertian wakaf tam. Tam ni maksud sempurna. Sempurna tam iaitu memberhentikan bacaan pada perkataan yang telah difahami maksudnya, yang telah difahami maksudnya, dan tidak mempunyai kaitan dengan perkataan berikutnya. Dia ayat tu kita berhenti, dan selepas tu kita sambung dengan ayat baru, tak ada kena-mengena dengan ayat tu. Hukum wakaf tam adalah harus dan dikira berhenti yang sempurna, berhenti yang terbaik lah, the best. Tapi dia tak kata wajib, sebab kita baca, kita katakan tadi laisa fil Quran min waqfin wajab, tidak ada di dalam Al-Quran wakaf yang wajib. Jadi hukumnya adalah sempurna, berhenti yang sempurna dan terbaik, dan memulakan bacaan dari perkataan yang selepasnya, tak perlu ambil balik. Bentuk-bentuk wakaf tam. Wakaf tam memang kita tahu, wakaf yang sempurna, yang baik. Bagaimana kita nak kenal pasti, nak identify dia macam mana. Okey, sekarang kita lihat pertama sekali, wakaf tam ini adalah pada fawasilul ayah, iaitu pada ayat-ayat akhir. Selalu dia ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Itulah dipanggil sebagai fawasilul ayah. Itu dipanggil wakaf tam. Macam kita baca tadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu wakaf tam. Sebab apa? Berakhir di hujung ayat. Ar-Rahmanir Rahim. Itu hujung ayat. Kemudian wakaf pada akhir ayat ini juga disebut sebagai wakaf sunnah. Dia ada nama ni, pelbagai jenis nama lah. Wakaf sunnah, wakaf tam. Nama tu sebagai mustalahat, istilah aja, term dia je. Tapi itu adalah wakaf yang terbaik. Yang kedua, berhenti pada akhir perbicaraan bagi ayat. Dia tidak akhir ayat, tapi akhir perbicaraan dalam ayat. Itu juga dipanggil wakaf tam. Dia bukan di akhir ayat, tetapi perkataan ini akhir perbicaraan kisah di dalam perkara yang dibincangkan, diceritakan. Sebab tu tuan-tuan lihat, sebab datang sini 4 perkataan. Tuan-tuan lihat dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-20, ayat yang ke-24 24 atau 34. Ayat 34. Walibuyutihim abwaban wa sururun 'alaiha yattaki'un wa zukhrufa. Satu perkataan je, dia dah habis ayat tu. Walibuyutihim abwaban wa sururun 'alaiha yattaki'un. Habis ayat, sambung ayat baru, wa zukhrufa. Itu baru satu word dah disunatkan berhenti, dipanggil wakaf tam. Sebab apa disunatkan berhenti wakaf tam? Kerana maknanya berakhir di situ. Makna perbicaraan kita tengok, wali buyutihim abwaba, dan bagi pintu-pintu rumah mereka, dan juga kerusi-kerusi panjang, kita panggil cushion mereka, mereka bersantai di atasnya, alaiha yattaqiun, wa zukhrufa, berserta barang-barang perhiasan. Sampai situ sepatutnya. Wa zukhrufa. Kemudian kita lihat satu lagi contoh. Dalam surah As-Saffat, ini kisah mengenai dengan Nabi Yunus kalau tak salah, ataupun Nabi Nuh. Kita lihat dulu ayat ke 137 dan 138. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil-lail afala ta'qilun. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Berhenti tu sebab hujung ayat. Kemudian ambil ayat baru, wa bil-lail. Sebab apa? Satu kalimah dah berhenti dah. Itu dipanggil wakaf tam, walaupun satu word. Afala ta'qilun. Sebab apa dibaca wabil lail berhenti, dipanggil wakaf tam?
Tuan-tuan lihat pada maknanya, sesungguhnya kamu latamurruna alaihim musbihin, kamu selalu berulang alik melalui jejak bekas mereka. Kamu selalu berulang alik semasa kamu berada pada waktu pagi, wabil lail, dan juga pada waktu malam. Walaupun maknanya pada waktu malam, tapi ada kaitan dengan ayat sebelumnya, pada waktu pagi dan pada waktu malam. Sepatutnya sampai situ. Saya bawa contoh dua cukup lah. Kemudian berhenti pada wakaf lazim. Yang ketiga, wakaf tam, di bawahnya ada tiga. Apa dia? Satu kita panggil di akhir ayat, berhenti bacaan kita di akhir ayat. Dan yang keduanya di akhir perbicaraan. Dan yang ketiganya adalah wakaf lazim. Apa itu wakaf lazim? Wakaf lazim ni yang ada mim kecil tu dalam Quran, tapi bukan mim hukum iqlab. Dia hukum iqlab ni mim yang berada di atas nun ataupun tanwin, tapi di sini dipanggil sebagai wakaf lazim. Wakaf lazim ada mim kecil, mim pendek yang kecil, tergolong juga dalam wakaf tam. Wakaf ni sebenarnya dia berhenti pada ayat yang terdapat tanda mim ini. Wakaf ini disebut sebagai wakaf bayan. Apa maksud wakaf bayan? Iaitu berhenti pada suatu perkataan kerana hendak menyerlahkan maksudnya. Maksud lebih nampak jelas dan terserlah. Meneruskan bacaan berdosa ke tidak? Tak, memang tak ada tempat haram dalam Quran. Tempat untuk berhenti tak ada yang wajib, tempat terus pun tak ada yang haram. Cuma meneruskan bacaan pada tanda ini, pada tanda mim kecil itu, akan membuatkan pendengar meragui maksud yang hendak disampaikan. Sebab sepatutnya ayat tu berhenti, baru orang faham. Tapi masalah dia sambung. Bila sambung tu akan jadi kekeliruan sikit. Tapi tak haram, jadi keliru. Mengelakkan kekeliruan itu adalah dituntut. Adalah perkara yang baik. Kita lihat contoh wakaf lazim. Dalam surah Yasin ayat 76, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita. Berhenti sampai itu. Fala yahzunka qawluhum, janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita dengan sebab perkataan mereka. Sampai situ. Kemudian sambung pula ayat, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, kerana sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sebab kalau kita sambung terus, jangan perkataan mereka menyediakan kamu wahai Muhammad kerana jadi itu tak berapa cantik lah. Dari segi mana tak berapa cantik. Dia kena berhenti dulu. Perkataan mereka janganlah kamu berasa sedih wahai Muhammad, kerana dia, macam ada tone lah, kerana dia kena berhenti. Dalam suratul Qamar ayat yang ke-6 juzuk ke-27, tuan-tuan lihat, fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur, iaitu kamu wahai Muhammad berpalinglah daripada mereka hari di mana penyeru, malaikat menyeru pada hari kiamat kepada perkara yang tidak diingini. Fatawalla anhum, kamu berpalinglah wahai Muhammad daripada mereka. Berhentilah. Pada hari yang mana penyeru iaitu malaikat akan menyeru kepada perkara yang tidak diingini, iaitu hari kiamat nanti. Jadi itulah kisah lain. Sebab itu kita berhenti wakaf di situ, kerana tidak ada kaitan antara ayat ini dengan ayat yang selepasnya. Okey, wakaf tam kita bincangkan tadi, dia terbahagi kepada tiga, iaitu ada dipanggil wakaf fawasilul ayah di hujung ayat, yang keduanya adalah akhir perbicaraan, akhir kisah, dan yang ketiganya adalah mim kecil. Dan termasuk juga dalam wakaf tam yang keempat pula, iaitu dipanggil wakaf Jibril. Mungkin tuan-tuan biasa dengar berhenti pada wakaf Jibril. Ini juga tergolong dalam wakaf tam, kerana dia adalah wakaf Jibril ataupun wakaf sunnah, nama dia.
Kerana berhenti pada perkataan yang Jibril pernah berhenti bila baca dengan Nabi. Jibril baca dengan Nabi, Jibril berhenti tempat tu. Kerana itu dipanggil sebagai wakaf Jibril. Wakaf Jibril ini adalah suatu yang diketahui, masyhur di kalangan para qurra, orang-orang qari Al-Quran. Wakaf ini diriwayatkan secara hafalan daripada mulut ke mulut secara musyafahah, seperti yang mereka ambil atau mereka hafal daripada guru-guru mereka yang amanah lagi dipercayai. Sebenarnya dalam wakaf Jibril ini ada 20. 10 lagi tempat ulama berbeza pendapat. 10 lagi tempat ulama berbeza pendapat. Yang 10 tempat lagi adalah ulama sepakat. Itulah wakaf Jibril. Dia tak ada tanda apa-apa. Dia tak ada tanda apa-apa. Cuma tuan-tuan kena ingatlah 10 wakaf Jibril. Yang mana 10 wakaf Jibril antaranya dalam suratul Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Dalam surah Al-Maidah pun ada fastabiqul khairat. Pada ayat ini disunatkan berhenti kerana Jibril berhenti ketika baca dengan Nabi. Dalam suratul Ali Imran ayat ke-95 ada disebutkan qul sadaqallah, berhenti. Itu juga termasuk dalam wakaf Jibril. Dalam surah As-Sajdah ada wakaf Jibril juga. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, berhenti. La yastawun, sebagai orang baca sambung. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ada, jadi tak dapat sunnah lah, sebab Jibril berhenti kat tempat tu. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Okey, itu ada tempat yang ada 10 tempat lagi yang disunatkan untuk berhenti. Okey, dalil wakaf tam. Apa dalil dia? Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Jazari daripada Abu Amr Ad-Dani daripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah, kata Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi dan berkata, bacalah Al-Quran ini dengan satu bacaan, satu huruf. Mikail pula datang berkata, tambahkan bacaan kepadanya. Jibril alaihi salatu wasallam pun berkata, bacalah dengan dua bacaan harfain. Mikail pula berkata, tambah lagi kepadanya hinggalah sampai 7 bacaan, 7 huruf, 7 qiraat, huruf. Ada ulama kata qiraat. Tidak akan disudahi ayat azab itu dengan ayat rahmat, begitu juga tidak disudahi ayat rahmat itu dengan ayat azab. Mana ayat azab berhenti, sambung ayat rahmat. Ayat cerita tentang syurga berhenti, sambung cerita tentang neraka pula. Jadi dia tak bersambung. Jangan sambung rahmat azab semua sambung. Jadi tak berapa kenalah. Walaupun kita kata tak berdosa dan tak haram. Contoh, kita lihat terdapat beberapa keadaan di mana wakaf itu lebih sempurna. Lebih sempurna kita panggil atam. Dari yang sempurna. Mana lebih sempurna kita panggil the best lah. Yang sempurna biasa, kita panggil ada yang sempurna, ada yang lebih sempurna pembacaan. Contoh, kita lihat dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang keempat dan juga kelima. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti pada kedua-dua ayat 4 dan 5 adalah sempurna. Maliki yaumiddin, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Tetapi berhenti pada ayat keempat adalah lebih sempurna. Lebih sempurna daripada berbanding berhenti pada ayat kelima. Ini kerana ayat kelima itu mempunyai kaitan dengan ayat selepas dia. Sedangkan ayat keempat itu terhenti begitu saja. Jadi kalau kita nak berhenti, ini kita diberi pilihan lah.
Yang terbaik adalah maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu terbaiklah. Akhir ayat berhenti, akhir ayat berhenti. Tak, kalau diberi dua pilihan, maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mana yang kita nak? Antara dua pilihan, sama ada maliki yaumiddin disambung dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu disambung dengan ihdinas siratal mustaqim. Ini kita panggil atam, iaitu lebih sempurnanya yang mana kalau kita nak sambung. Jadi di sini dia kata berhenti pada ayat maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, berhenti situ. Kalau nak sambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sebab ayat yang kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada kaitan dengan ayat selepas dia, ihdinas siratal mustaqim. Habis perbincangan kita mengenai dengan wakaf tam, dan tidak dilupakan sebenarnya kita sebut pada awal-awal tadi, wakaf ini ada 4 pembahagian yang besar sebenarnya. Ada wakaf tam, ada wakaf kafi, ada wakaf hasan, ada wakaf qabih. Qabih ni wakaf yang jelek lah. Sekarang kita lihat wakaf kafi. Wakaf kafi ni maksudnya apa? Kafi. Kafi ni maksud cukup, enough. Pengertian wakaf kafi, memberhentikan bacaan pada perkataan yang telah sempurna. Sempurna maksudnya dan susunan ayatnya, tetapi masih mempunyai kaitan makna dengan perkataan berikutnya. Dari sudut maksud dan susunan ayat dah cantik, okey. Cuma dia tak selesai lagi cerita dia, ada cerita sambungan lagi selepas dia. Jadi berhenti pada itu pun dah cukup, dipanggil kafi. Tapi bukan tam, kira bolehlah, cukup. Hukum wakaf kafi, berhenti pada perkataan-perkataan seperti ini adalah harus dan dikira memadai. Begitu juga harus memulakan bacaan dari perkataan berikut, tak perlu ambil balik dah, terus sambung aja. Dia hukum seperti wakaf tam. Wakaf tam ni bila kita berhenti tak perlu ambil dah. Tak perlu kita ambil beberapa kalimah, beberapa word sebelum dia, cukup dengan sambung terus. Sekarang dah mudah ada apa, Quran wakaf, ibtidak apa, Quran wakaf, Quran apa nama lah, Quran wakaf ibtidak ke apa. Okey, contoh wakaf kafi. Wakaf pada keadaan seperti ini boleh ditemui di akhir dan juga di pertengahan ayat. Di akhir ayat pun mungkin, di pertengahan ayat pun mungkin. Tapi bukan pertengahan kalimah, pertengahan ayat. Bukan pertengahan kalimah. Okey, contoh kita lihat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia masih ada kaitan lagi dengan ayat selepas dia. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Berhenti pada akhir ayat, pada akhir ayat di atas, 2 ayat di atas ini sudah memadai, walaupun masih terdapat maksud yang berkaitan dengan ayat selepasnya. Tuan-tuan bayangkan ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada perkara ghaib, wa yuqimunas salah, mereka yang mendirikan solat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kami berikan apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka sedekahkan, mereka infakkan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan sebelum daripada kamu, wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin terhadap hari akhirat.
Ini ayat ni masih bersambung. Kerana ayat ni alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Iaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, sampai habis. Kemudian ayat berikutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, sampai habis. Contoh wakaf kafi di pertengahan ayat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Pada ayat khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu berhentinya adalah baik, memadai, kafi. Sebab apa baik? Kerana dia tidak ada kisah selepas dia tidak ada kena-mengena dengan sebelum. Sebab tu kita lihat terjemahan ini, wa idh qala rabbuka lil malaikah, ketika mana Tuhan kamu telah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan fil ardi, aku menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Aku jadikan Nabi Adam sebagai khalifah di permukaan bumi. Dah habis. Ayat dah habis. Ayat selepasnya qalu ataj'alu fiha. Ayat selepas ni dialog. Dialog antara siapa? Antara Nabi Adam, antara malaikat dengan Allah Taala. Qalu ataj'alu fiha. Malaikat tanya, adakah kamu wahai Allah nak jadikan perosak di permukaan dunia ni, dekat bumi ni ada makhluk perosak, iaitu manusia yang suka menumpahkan darah. Itu dah ayat lain. Walaupun memang ceritanya sambungan yang sebelum, tapi yang pertama tadi lebih kepada fakta. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Taala beri satu fakta kepada malaikat, iaitu kami nak menjadikan, aku nak menjadikan di dunia ini satu khalifah, menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Dah habis. Kemudian sambung ayat qalu ataj'alu fiha, itu adalah dialog Allah Taala. Masih lagi cerita tentang tu, tapi bukan kena mengena dengan fact yang disebutkan sebelum ni. Okey. Jadi ayat contoh yang pertama kita bagi tahu tadi tentang allazina yu'minuna bil ghaib, itu di akhir ayat. Di akhir ayat, tapi masih lagi ada kena mengena dengan ayat selepas dia, walaupun di akhir ayat. Kisahnya tak habis. Sama juga wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini adalah cerita tentang Allah Taala nak bagi tahu kepada malaikat, Allah Taala nak jadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Qalu ataj'alu adalah rentetan daripada cerita, sambungan. Cerita tak habis lagi, sambungan. Jadi sambungan ini bukan pada ayat baru, ayat yang sama, cuma berhenti di situ adalah dipanggil wakaf kafi, memadai. Dan yang terakhir terdapat beberapa keadaan di mana wakaf itu lebih memadai, mana akfa, lebih memadai dari yang memadai. Dia ada memadai dan lebih memadai. Mana lebih memadai itu lebih baiklah. Macam tadilah contoh, sempurna dengan lebih sempurna. Pada ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimu bima kanu yakdzibun. Berhenti pada perkataan marad adalah kafi, cukup. Tetapi berhenti pada perkataan marada itu adalah lebih memadai. Dan berhenti pada yakdzibun adalah lebih memadai daripada marada. Jadi maknanya berhenti yang terbaiknya, tuan-tuan sambung aja. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimu bima kanu yakdzibun. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-10 itu yang terbaiklah, itu yang lebih memadai. Tapi kalau tak panjang sangat pun ambillah separuh. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimu bima kanu yakdzibun. Kalau tak nak juga
nak pendek lagi, itu memadai, tapi bukan lebih memadai, cukup itu pun dah paling minimum. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu alhamdulillah kita telah selesai perbincangan kita mengenai dengan wakaf. Dalam wakaf ini yang kita sempat bincangkan adalah wakaf dipanggil wakaf tam dan juga wakaf kafi, dan di sana ada dua lagi yang berbaki dipanggil wakaf hasan dan juga wakaf qabih. Perbincangannya agak panjang. Kesimpulan yang kita boleh simpulkan pada pengajian kita malam ini, dalam Quran seperti mana dalam matan muqaddimah, dalam matan Imam Jazari, dalam muqaddimah dia berkata laisa fil Quran min waqfin wajib, tidak ada dalam Quran mana-mana wakaf yang wajib, wala haram ma lahu ghairu sabab, iaitu apa yang baginya tidak ada juga wakaf yang haram melainkan baginya ada sebab. Ghairu ma lahu sabab, melainkan apa yang ada sebab, itu yang boleh jadi haram. Sebab berhenti di sinilah mengubah mana hukumnya haram, sebab terus sinilah mengubah mana maka hukumnya haram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Cukup sekadar ini kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.